Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Hamidun. Nombor matrik 1180723. Hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk yang saya dapat, iaitu salah satu topik dalam technical analysis, iaitu accelerator oscillator. Saya sebagai penulis dan juga kolaborasi bersama Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali. Dedikasi dengan nama Allah yang penyayang lagi Maha Besar ni, saya panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana Allah masih bagi saya nikmat, peluang dan ruang serta kesempatan untuk saya menyiapkan buku ni, serta salam sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya yang masih hidup, sahabatnya dan semua kaum umat muslimin dan mukminin sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati, dan semoga kita semua diberkati oleh Allah. Tak lupa juga penghargaan buat ibu dan ayah saya yang setia memberi semangat serta menguatkan tekad saya untuk menyiapkan buku ini. Alhamdulillah. Dan saya niatkan buku ini juga untuk mereka agar pahala berterusan walaupun setelah akhir hayat mereka. Dan sedikit sebanyak buku ini adalah hanya sedikit daripada ilmu Allah maknanya hanya sedikit saja ilmu ini saya sharekan buat semua, dan semoga yang membaca juga mendapat manfaat, mendapat kebaikan daripadanya, insyaAllah. Seterusnya dari isi kandungan, saya bahagikan kepada 3 fasa utama, iaitu fasa yang pertama adalah pengenalan, kedua kaedah dan strategi, ketiga aplikasi dalam pasaran saham. Risk comes from not knowing what you're doing. Saya percaya adalah kata-kata ini sebenarnya walaupun agak ringkas tapi sangat mendalam. Sebenarnya kita risiko adalah datang daripada tidak mengetahui apa yang kita buat. Jadi terutamanya dalam pasaran saham lah. Pasaran saham ni amat penting untuk kita masuki dengan ilmu di dada. Tidak boleh kita datang, kalau tak ia akan menjadi gambling, iaitu perjudian. Sebagai seorang Islam, kita perlu untuk menguatkan diri dengan ilmu dulu, kemudian baru masuk ke dalam pasaran saham. Dengan ilmu yang kita guna, ilmu yang kita dah tuntut, kita amalkan, insyaAllah. Seterusnya kita teruskan dengan fasa 1, iaitu pengenalan. Apa itu oscillator, apa itu accelerator oscillator, and then siapakah pengasasnya. So saya percaya bahawa untuk mengenali accelerator oscillator ni, kita perlu faham apa konsep yang dibawa oleh oscillator itu sendiri. So oscillator ni adalah salah satu dari alat analisis teknikal yang membina jalur tinggi dan rendah antara dua nilai ekstrim, dan kemudian membina penunjuk arah aliran yang berubah-ubah dalam area ini, dalam had ini. Dan pedagang saham kebiasaannya merujuk kepada penunjuk arah aliran ini untuk mengetahui keadaan overbought atau oversold, terlebih jual atau terlebih beli dalam jangka pendek. So apabila nilai oscillator mendekati nilai ekstrem atas, penganalisis teknikal menafsirkan maklumat tersebut yang bermaksud bahawa aset tersebut mempunyai kadar belian yang berlebihan, dan ketika mendekati nilai ekstrem di bawah, penganalisis teknikal menganggap aset tersebut mempunyai kadar jual yang berlebihan. So next, apa itu accelerator oscillator? Accelerator oscillator merupakan petunjuk teknikal yang memberi isyarat terhadap pecutan atau pecutan kuasa panduan pasaran semasa. Turunan indikator accelerator oscillator berada di antara aras median 0.00 iaitu 0 yang sepadan dengan keseimbangan kuasa panduan pasaran dengan pecutan. So kena faham bahawa accelerator oscillator ni menunjukkan kita amaran kepada suatu force yang akan berlaku pada trend pasaran. Nilai positif memberi isyarat pertumbuhan trend bullish, iaitu trend uptrend, manakala nilai negatif memberi pendekatan sebagai pertumbuhan trend bearish, iaitu downtrend. Indikator berikut berubah hala tuju sebelum pembalikan trend sebenar berlaku di dalam pasaran. Oleh itu, petunjuk berikut bertindak sebagai penanda amaran awal kemungkinan perubahan hala tuju trend.
Siapakah pengasas accelerator oscillator? Accelerator oscillator diasaskan oleh Bill Williams, iaitu tokoh berpengaruh dalam dunia psikologi, perdagangan dan analisis teknikal. Kemasyhurannya tersebar dengan pesat pada tahun 1990-an kerana buku yang ditulis oleh beliau, Trading Chaos, serta pelbagai indikator popular yang dicipta beliau. Bill Williams ni dah bergiat aktif sebagai pedagang dan pengelisi selama lebih dari setengah abad, iaitu 25 tahun. Dia mungkin paling terkenal hari ini kerana kebanyakan indikator yang digunakan, yang diperkenalkan dalam buku-bukunya telah tersedia digunakan dalam pelbagai platform perdagangan utama. Contohnya seperti TradingView atau screener-screener lain seperti Galaxy Screener. Semua ada dia punya indikator lah. Antara indikator yang dicipta oleh beliau ialah accelerator, decelerator oscillator, awesome oscillator dan Gato oscillator, serta banyak lagi teori-teori indikator yang telah dicipta oleh beliau. Okay, kita terus kepada fasa kedua, iaitu kaedah dan strategi. Bagaimana teknik menggunakan accelerator oscillator ketika berdagang? Accelerator oscillator menggunakan warna hijau dan merah dalam menentukan arah pergerakan harga sesuatu kaunter. Seperti anda boleh lihat di bahagian bawah tu, AC merujuk kepada accelerator oscillator. Perubahan warna tersebut memainkan peranan yang penting kerana bar berwarna hijau tidak mengambil kira nilainya, memberi petanda terhadap kedudukan panjang untuk tempoh pembelian, dan sebaliknya bar berwarna merah memberi amaran untuk penjualan. Untuk memasuki pasaran dengan indikator ini amat penting untuk pedagang pelabur itu atau pelabur itu memerhatikan nilai dan warnanya. Teorinya adalah dua bar hijau berturut-turut di atas arah sifar memberi isyarat untuk memasuki pasaran dengan kedudukan tempoh panjang, manakala dua bar merah di bawah arah sifar iaitu negatif memberi isyarat untuk membuka kedudukan tempoh pendek. Berdasarkan pemerhatian terhadap petunjuk yang diberikan indikator ini, pedagang atau pelabur boleh membuat perancangan dagangan, iaitu kita panggil sebagai trading plan, yang bersesuaian sebelum memasuki pasaran. Kerangka masa yang dipilih juga memainkan peranan yang penting, perlu dipertimbangkan ketika menggunakan indikator ini. Sebabnya apa? Teorinya adalah kemunculan isyarat palsu mungkin akan berlaku dalam kerangka masa yang lebih kecil daripada 4 jam. Fake lah. Dia fake amaran macam tu lah. Okay. And then accelerator oscillator versus oscillator lain, iaitu antara oscillator yang Bill Williams buat adalah awesome oscillator, iaitu indikator yang digunakan untuk mengukur momentum pasaran. Awesome oscillator atau kita panggil sebagai akronimnya adalah AO, mengira perbezaan purata pergerakan mudah dalam tempoh 34 hari dan tempoh 5 hari. Dalam bahasa Inggeris, purata pergerakan mudah ni adalah simple moving average. Purata pergerakan mudah yang digunakan tidak dikira menggunakan harga penutupan, tetapi menggunakan titik tengah setiap bar. AO biasanya digunakan untuk mengesahkan arah aliran atau menjangkakan kemungkinan pembalikan trend. Accelerator oscillator merupakan indikator yang diadaptasi daripada awesome oscillator. Pergerakan histogram AO dalam menentukan trend adalah lebih mengikut candle semasa berbanding dengan AC yang menunjukkan pembalikan trend lebih awal. Seperti yang anda lihat dalam graf, kita tengok hijau dan merah itu mengikut kadar pergerakan candle semasa. Seterusnya adalah Gator oscillator. Gator oscillator juga dikembangkan oleh Bill Williams dan berkait rapat dengan indikator alligator. Histogram di atas garis dasar menunjukkan perbezaan antara garis biru dan merah, sementara histogram di bawah garis dasar menunjukkan perbezaan antara garis merah dan hijau. Indikator ini berfungsi paling baik di pasaran yang sedang berada di fasa uptrend. Oleh kerana simplicity dia, kesederhanaannya, indikator ini dapat digabungkan dengan alligator untuk membentuk penunjuk yang berdiri sendiri atau bersama-sama. Ia dapat digunakan bersama kombinasi dengan teknik analisis yang lain seperti accelerator oscillator. Boleh guna serentak lah, maksudnya untuk mengkonfirmkan lagi trend tu. Okey, kita teruskan kepada fasa ketiga, iaitu aplikasi dalam pasaran saham. Accelerator oscillator di dalam TradingView
Saya akan kupaskan tentang topik ini, and then cara menganalisis data daripada petunjuk indikator oscillator ni, and then contoh-contoh counter saya akan beri. Okay. Oscillator dan trending view. Kalau kita lihat dia ada step-step lah yang perlu kita ikut untuk menggunakan indikator ini. Yang pertama ialah tentunya kita perlu buka laman web tradingview.com dulu, and then kita search counter yang kita nak. Contoh macam saya beri contoh ni adalah Lion Industry Corporation yang terlibat pada sektor besi, and then tekan, dan bila dah tekan counter, kita akan dapati ada butang carta berciri penuh, tekan tu. Selepas itu kita akan screen akan bawa kita kepada carta berciri penuh untuk counter ini. Kemudian kita boleh ke bahagian atas sebelah kiri, ada tanda huruf F, X begitu. Dia ada tunjuk petunjuk dan strategi seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Seterusnya kita type accelerator, oscillator. Akan keluar option-option yang banyak. Kita pilih yang mana yang kita rasa sesuai. Saya pilih yang atas sekali, iaitu accelerator oscillator, AC. Seterusnya kita bila kita dah tekan, kita akan dapati di bahagian bawah carta akan wujud kita punya indikator yang kita pilih tadi. Ini juga apply untuk semua indikator-indikator yang lain lah. So setting yang biasa digunakan adalah seperti berikut. Length slow adalah tempoh yang seperti saya sebut sebelum ini, adalah kita menggunakan simple moving average dalam tempoh 34 hari dan juga 5 hari lah. Macam mana nak setting adalah kita tekan klik butang tetapan di bawah. Di sebelah nama indikator kita tu akan ada butang tetapan setting. Kita boleh set dalam tu, sama ada kita nak tukar color atau tukar SMA yang kita guna. Kita boleh ubah dalam tu lah. Okey, nota tambahan, TradingView juga menyediakan ciri istimewa, iaitu skrip untuk setiap indikator yang ditulis oleh penganalisa pasaran. Contohnya seperti yang saya tunjuk dalam ni, berkaitan dengan isu topik yang kita bawa hari ini, iaitu accelerator oscillator AC. Kita boleh baca lah. Ni juga apply untuk semua indikator-indikator yang lain. Kita boleh search and then cari bahagian script. Kita boleh search kita punya indikator yang kita nak lah. Seterusnya, cara menganalisis data daripada indikator accelerator oscillator. Seorang pedagang atau pelabur perlu mahir dalam menganalisis data daripada indikator yang digunakan untuk mencapai objektif pelaburan. So, saya telah menunjukkan contoh-contoh. Saya bagi contoh untuk bagaimana untuk membuat keputusan dan rancangan perdagangan trading plan yang sesuai bila menggunakan indikator accelerator oscillator. Okey, company pertama yang saya tunjuk adalah Lion Industries Corporation yang saya sebut sebelum ni, pada tarikh 1 Disember 2020. Merujuk kepada carta, kaunter ini telah berjaya memecahkan tahap resistance sideways, iaitu breakout resistance, pada harga 0.35 sen. Breakout ini seiring dengan volume yang lebih dari volume sebelum tarikh-tarikh yang berikut. Maknanya volume yang luar biasa lah. Kita boleh nampak, and then dia pecah resistance di sini, di bahagian garis hijau yang saya gariskan itu, pecah dengan volume. Okey, itu petanda salah satu cara teknik untuk kita beli adalah buy on breakout lah. So kalau kita apply sekali dengan indikator accelerator oscillator, teknik yang teori yang biasa digunakan dengan indikator ini adalah penyelesaian terbaik adalah membeli jika terdapat sekurang-kurangnya 2 bar hijau di atas garis kosong berturut-turut. Sekiranya accelerator oscillator berada di bawah kosong dan anda ingin membeli, tindakan anda akan bertentangan dengan momentum terhasil. Oleh itu, kemasukan kedudukan panjang apabila nilai petunjuk
negatif memerlukan pengesahan tambahan, iaitu anda perlukan 3 bar hijau untuk membeli, bukannya 2, untuk confirmkan lagi trend yang akan berlaku. So berdasarkan carta kaunter ini, pedagang boleh merancang kemasukan mereka sebaik saja melihat 3 bar hijau, iaitu area positif, potensi untuk long position yang terhasil dari indikator ini. Seterusnya, contoh company yang saya bawa adalah DNO Green Technologies Berhad, iaitu saya ambil trading activity yang berlaku pada 2 September 2020, iaitu merujuk pada carta. Kaunter ini telah berada di fasa sideway, juga sideway seperti lain industri sebelum ni, untuk jangka masa yang agak lama. Namun pada tahun 2020 berjaya memecahkan tahap resistance sideways, iaitu breakout resistance pada harga RM1. Seperti anda lihat dalam gambar di bawah itu adalah menunjukkan kepada fakta ia berada di fasa sideway. And then gambar seterusnya breakout seiring dengan volume yang lebih dari volume sebelum tarikh tersebut, iaitu kita boleh tengok volume pada tarikh 2 September itu adalah volume yang sangat luar biasa kalau compare dengan volume-volume sebelum-sebelum ini, sebab dia ada volume all time high pada ketika itu. So dia menunjuk dia pecah resistance yang ada, candle pecah resistance with volume. Itu adalah salah satu cara untuk kita entry lah. So dengan kehadiran volume yang tinggi dan diikuti pula juga dengan kita menggunakan oscillator, pedagang atau pelabur boleh merancang kemasukan mereka sebaik saja melihat 3 bar hijau, iaitu area positif di atas garis kosong, yang mana akan membawa kepada potensi untuk long position yang terhasil daripada indikator ini. Seperti anda lihat daripada gambar itu, di mana volume itu luar biasa, kita dapat lihat pada oscillator punya indikator ada 2 ke 3 bar hijau. So dia menunjukkan kepada potensi untuk kita pegang, untuk kita hold long position lah. Kalau anda lihat pun gambar sebelum ni, memang selepas dia breakout, dia membuat fasa uptrend yang tidak henti lagi sampai sekarang. So kesimpulannya, dunia pelaburan saham ni merupakan satu cabang ilmu lah yang amat penting dalam mencapai kebebasan kewangan dalam kehidupan. Namun ia memerlukan kepada usaha yang berterusan dalam menuntut ilmu, serta latihan yang banyak dan mempraktiskannya di dalam pasaran saham. Dengan disiplin dan azam yang tinggi, kita boleh mencapai objektif pelaburan yang kita tetapkan. Objektif pelaburan mengikut individu lah, berbeza-beza. Ada yang nak bantu keluarga, ada yang nak mencapai financial freedom, atau nak bantu ekonomi bangsa, negara, umat dan sebagainya lah. Ilmu ini juga boleh menjadi peluang dalam memangkin ekonomi bangsa, agama dan negara. Harapan saya adalah untuk pembaca sentiasa bersemangat dan tidak berputus asa terhadap pasaran saham. Walaupun kita rugi, untung atau rugi, kita perlu ambil dia sebagai satu pengalaman. Kita buat jurnal, kita tulis kenapa rugi, kenapa untung. Penting untuk kita menganalisa diri kita punya performance untuk masa-masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.